أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini kita dapat bersama dalam ruangan tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran bersama saya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita pada ayat yang ke-60 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka menjawab, kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dan selepas itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi ke negeri ini. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tak kala mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka, wahai ayah kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Oleh itu, hantarkanlah dia bersama-sama kami supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman yang dikasihi sekalian, kita masuk kepada episod bahawa saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salam, adik-beradik dia pergi ke negeri Mesir kerana tuan-tuan semua, isu kemarau, isu kelaparan itu telah sampai ke negeri Mesir dan juga telah berada di negeri Mesir dan juga di Syam, yakni di bumi Palestin. Syam ni tuan-tuan ialah bumi Palestin. Ingat, Syam pada satu ketika dahulu pada hari ini meliputi beberapa negara: Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. 4 negara ni, itu Jordan, kemudian Syria, kemudian Lebanon, kemudian Palestin. Semua kawasan-kawasan ini adalah kawasan Syam pada satu ketika dahulu. Jadi tuan-tuan sekalian, kemarau yang panjang ini telah sampai ke negeri Syam, negeri Palestin, Kanaan, tempat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Saya pergi ke Palestin, saya pergi ziarah maqam Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan sekalian, kita nak sebutkan di sini bahawa kemarau yang panjang ini sampai ke sana. Mereka masuk bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian tuan-tuan semua, Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Lalu berlakulah dialog di antara mereka dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf ni seorang yang cerdik. Dia tidak bagi setara dia mengesyaki dia. Kalau Nabi Yusuf ada bersama mereka, berarti macamlah tamu ni tak harap bahawa tuan rumah ni tak tinggal nah. Menganggap mereka ni seperti uyun, seperti jawasis, seperti orang kata apa dia ni, uyun ataupun jawasis, macam SB lah kalau kita.
Bahkan Nabi Yusuf memantau mereka. Ala kulli halin, apa-apa pun tuan-tuan di sekalian, Nabi Yusuf nak mengelakkan daripada berlakunya salah sangka kepada diri dia. Baik, walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum. Apabila mereka telah bersiap nak balik, bila mereka ni tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf menyediakan makanan bekalan kepada mereka, Nabi Yusuf berkata, lain kali kalau kamu nak ambil lagi makanan di negeriku ini, kamu mesti bawa saudara kamu, anak ayah kamu seorang lagi yang kamu kata tadi tidak ada bersama kamu, ya, duduk rumah tunggu ayah. Awak mari dia sekali denganmu. Ala tarawna anni ufil kaila, tidakkah kamu lihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kepada kamu, wa ana khairul munzilin, dan aku telah terimakan kamu ini sebagai tamu yang aku layani dengan baik. Kemudian Nabi Yusuf bagi sedikit amaran. Apa dia kata? Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Fa illam ta'tuni bi, kalaulah kamu tidak bawa, kalaulah kamu tidak bawa, ya, ta'tuni bi, kalau kamu tak bawa Bunyamin tu mari, adik kamu tu mari, fala kaila lakum indi, aku tidak akan berikan pada kamu gandum makanan buat kali yang kedua, wala taqrabun, dan kamu tak boleh masuk negeri aku. Jadi Nabi Yusuf bagi sedikit amaran, sedikit ugutan kepada adik-beradik dia ni. Sebab dia mempunyai, dia kata jahat Nabi Yusuf. Apa bagi ugutan begitu lalu? Dia mengugut bukan tujuan nak buat jahat. Dia nak cari satu matlamat untuk dia mendekatkan diri dia kepada adik-beradik dia, kemudian kepada ayahandanya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Perancangan ni tuan-tuan sekalian. Nabi Yusuf berkata, fa illam ta'tuni bi, kalaulah kamu tak bawa mari Yusuf ni kepada aku, ya, tak mari Yusuf Bunyamin kepada aku, fala kaila lakum indi, aku tak akan beri kepada kamu lagi sukatan, barangan gandum aku tidak akan beri. Wala taqrabuni, dan jangan kamu masuk negeri aku tak bagi. Masuk Mesir pun aku tak bagi, makanan pun lagi aku tidak bagi kepada kamu. Maka tak dapat tidak kamu kena bawa adik kamu itu untuk apa? Untuk mari bertemu dengan aku di sini, ya. Baik tuan-tuan dikasih sekalian. Fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu, jawab mereka. Jawab mereka. Dia kata apa tuan-tuan semua, ya? Ni matlamat Nabi Yusuf nak mendekatkan dia dengan adik-beradik dia, ya? Adik-beradik dia. Maknanya kita kena ada satu strategi, satu langkah untuk mencapai suatu perkara. Kita nak capai suatu perkara ni tuan-tuan, macam-macamlah kita punya langkah yang kita buat. Kadang-kadang dipandang serong oleh sebahagian orang, tapi dipandang matlamatnya adalah sama. Saya buat contoh tuan-tuan. Negara Jerman. Jerman satu negara yang cukainya tinggi kepada rakyat dia. Cukai dia tinggi. Pendapatan gaji kita ni cukai di Jerman dikatakan tinggi. Tapi dia mengambil cukai yang banyak daripada rakyat dia bagi menampung keperluan rakyat dia yang tidak ada kerja, yang miskin. Nampak satu sudut tuan-tuan sekalian macam satu kezaliman. Tetapi rakyat dia yang lahir, merah-merah lagi, sudah mendapat tanggungan daripada kerajaan. Itu yang berlaku. Kita ni tuan-tuan, cukai kita tinggi. Tetapi tuan-tuan, rakyat kurang menikmati benda. Bolehlah. Dulu zaman PH pula boleh RM30 seorang. Bagi zaman Abah baru ni, dapatlah bagi duit lah, bagi gitu, bagi gini. Musim-musim rakyat menanggung kesusahan. Taklah ni kembali seperti sedia kala. Makna nak sebutkan di sini tuan-tuan, satu sudut nampaknya tidak baik, tapi matlamat kita ada, ya. Lagipun yang kerajaan ambil, kita pun suka tuan-tuan. Sebab anak kita juga ada susah, adik-beradik kita juga ada susah. Katakanlah suami dengan isteri. Apakah zalim kalau kerajaan memotong gaji suami bagi nafkah pada isteri? Saya rasa ni orang perempuan boleh setuju dengan saya. Saya kalau boleh, orang-orang yang kerja kerajaan ni, yang kerja kerajaan, yang kerja swasta ni tuan-tuan, asal mereka ada slip gaji,
maka dia dipotong gaji dia, beri masuk akaun isteri dia bagi tujuan nafkah bulanan. Tak kira lah 100 ke 200 ke 300, seperti mana yang dibuat oleh ATM. Nampak dari satu seginya tak bagus, tapi dia bagus untuk isteri hidup berumah tangga. Sebab ramai di kalangan suami yang tidak bagi nafkah kepada isteri. Ini bicara kita pada malam nanti di Google Meet, tuan-tuan sekalian, ya. Nak sebutkan tuan-tuan semua strategi yang dia atur. Nabi Yusuf pun sama, mengatur strategi bagi mencapai matlamat, nak bawa adik dia, nak bawa ayah dia mari duduk ke negeri Mesir, bernaung bersama-sama dengan dia. Baik tuan-tuan semua, ya, strategi yang cukup bagus yang dibuat oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan tahu tak, orang kerja tentera, nak tak nak tuan-tuan, dia kena potong gaji bulanan dia. Potong gaji bulanan dia masuk ke dalam akaun isteri dia. Baguslah. Maknanya tak dapat tidak, isteri menikmati nafkah bulanan. Kalau kami macam pegawai awam atau pegawai apa mana pun tuan-tuan di Malaysia, tidak ada orang yang buat macam tu kecuali yang melihat ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Ini dia bagus, bagi nafkah cukup-cukup kepada si isteri. Bagus tuan-tuan, satu tindakan yang bagus. Kita kalau boleh pun kita boleh buat macam tu, lagi bagus tuan-tuan semua. Kita doakan negeri Kelantan mendahului negeri yang lain untuk bagi nafkah kepada isteri dengan secara yang wajib. Potonglah berapa sebulan, sagu hati dia 200 ke 300 ke, bagi ke isteri. Nak minta balik, minta rumah. Kita bagi dulu ke dia ni, kayak ke bini, oh my darling, kita cocok balik. Duit tu mai habis pula, duit tak cukup. Terpulang tuan-tuan semua, tapi isteri boleh merasai, ya. Baik. Nabi Yusuf buat perancangan. Jadi tuan-tuan dikasih semuanya, dia berkatalah, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Mereka berkata apa tuan-tuan? Dia kata kami akan sanurawidu, sanajtahidu. Kami akan bersungguh-sungguh pada menuntutnya. Nya tu balik kepada adik Nabi Yusuf lah. Kami nak cuba aja adik kami tu minta daripada ayah kami. Kami cuba memuaskan hati ayah kami untuk mari ke negeri Mesir ni kerana kami perlu juga kepada makanan. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Dan kami akan buat, kami akan cuba pujuk kami nak mari lagi ke sini sebab kami nak ambil makanan, dan kami tahu kamu juga seorang yang jujur kepada kami, bagi tempat tinggal kepada kami, layan kami, makan, minum dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, Nabi Yusuf telah tunaikan hak dia. Baik. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Nabi Yusuf kata, waqala, selepas itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. Dia pun pakaklah. Dia ayat kepada orang suruhan dia, budak-budak dia, tuan-tuan semua. Apa dia suruh buat? Satu halah yang dia buat. Waqala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka. Hak mereka buat mahari tu, buat masuk senyap-senyap dalam goni mereka. Supaya mereka mengetahuinya kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi ke negeri ini. Tuan-tuan, bila nak bagi Mesir, dia kena bawa makanan, bawa benda tukar dengan negeri Mesir. Kalaulah mereka ni, Nabi Yusuf tak letak di sini makanan tuan-tuan semua, nak tukar macam mana boleh jadi benda tu sudah habis dengan dia? Maka Nabi Yusuf punya halah dia suruh letak sekali makanan yang dia beri satu, yang dia bawa tu, yang buat satu dia. Ij'alul bida'ata allati ishtaru biha at-ta'am. Ambil barangan dia kamu beli makanan, ya mari tukar makanan, barter trade lah, bukan pitih mula. Lah ni kita pakai duit dak seria tukar dengan barang. Dulu barter trade, barang tukar dengan barang. Jadi barang dari negeri Kanaan wak mari ke negeri Mesir. Wak balik gandum negeri Mesir nak makan di sana. Jadi hak ni Nabi Yusuf kata gapo dia ni? Maknanya mu ambil barang dia wak mari tu, mu letak juga situ, kemudian waqaddimu biha al-mirah. Beri juga gandum tu kepada mereka. Supaya apa? Supaya musuh melihat biar dia tidak terasa. Supaya mereka semua mengetahui bahawa
Aku ni telah memuliakan mereka dengan mengembalikan barangan mereka kepada mereka, dan la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka ni boleh balik semula ke sini. Balik di rumah buka makanan, balik semula sini pula. Jadi tuan-tuan semua, kita kena ingat bahawasanya, ya tuan-tuan semua, satu perancangan ni dibuat oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam bagi membantu saudara dia. Mungkin orang mikir tahu, dia kata, apa Nabi Yusuf salah guna duit kerajaan tu? Sebab apa salah duit kerajaan? Sebab dia ambil barangnya tu, dia tak ambil duit. Maknanya ganda dia bagi tukar dia tak ambil. Sepatutnya bagi tukar dia kena ambil lah. Tuan-tuan, Quran tak sebut sasa. Kita faham lah. Tokan Nabi nak buat bagi tak molek. Mungkin dia boleh cover dengan hak lain. Mungkin dia seorang anak kepada seorang ayah. Jangan nyuluh apa perut jahat, tuan-tuan semua. Hidup kita ni kena mikir positif sama. Kita positive thinking, berfikir cara positif, barulah kita hidup bahagia. Kalau mikir negatif, otak serabut sama lah tuan-tuan. Mikir cara positif. Supaya apa? Supaya kita boleh benda yang positif. Itulah baru kita mendapat, orang kata, jadi orang yang bahagia dalam kehidupan kita. Nabi Yusuf telah mengembalikan semula. Supaya mereka ni mari pula tuan-tuan semua ke negeri ini. Dia tahulah qada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Masya Allah tuan-tuan semua tak? Susahnya nak jumpa dengan ayah ni tuan-tuan dia. Tapi di sebalik musibah ada nikmat yang menanti. Sebab itulah kita kata ni'amun khafiyah. Nikmat yang tersirat. Ada benda yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ada benda. Ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Yang tersurat pun ada, yang tersirat pun ada. Tuan-tuan semua dah ingat. Di sebalik benda yang termaktub ada benda yang tersembunyi. Masya Allah tuan-tuan semua ya. Di sebalik yang termaktub ada benda yang tersembunyi. Benda hak tak nampak tengok ni ada tuan-tuan semua ya. Jadi kita kena ingat molek. Musibah yang menimpa kita, gapo semua sekali, ada benda di belakang dia tu. Masa dah rusing lah tuan-tuan semua. Ada benda. Lepas tu hamba belajar daripada sejarah diri hamba. Hamba gaya diri hamba ya. Hamba gaya diri hamba ni gapo dia. Sebagai benda hak berlaku, hamba cuba ambil yang positif. Tak, walaupun kita kerja, kena tukar mana pun tuan-tuan, ada kebaikan dia. Mesti ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Kita tak tahu apa benda berlaku di hadapan kita. Lepas daripada ni tuan-tuan semua, gapo benda hak berlaku kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita kekal lagi duduk di tempat yang sama, boleh jadi ada musibah yang berlaku kepada kita. Jadi, katalah hamba dah, dulu kerja jabat mufti. Mula-mula jabat agama, lepas jabat mufti. Duduk kat mufti 4 tahun 6 bulan. Pindah pergi ke Tanah Merah 5 tahun 20 hari. Baik. Duduk Tanah Merah, kamu tukar pula pergi Kuala Krai. Lebih kurang lah ni, lebih kurang 8 bulan. Bila kita 9 bulan, bila kita pindah ni, kita mungkin rasa, apa kau tua, kau jauh. Patut kau tuanya, kau dekat lah tuan-tuan semua. Kita kerja tak. Tapi duduk tu hata, kamu pergi Kuala Krai pula. Lepas Kuala Krai pula mana? Ambo pun tak tahu pergi mana dah. Kita rasa satu musibah kau jauh. Mana tahu tuan-tuan semua ada rahmat sedang menanti. Dah, ambo pergi Tanah Merah, Tuhan bagi rezeki ambo. Boleh buat masjid seperti dua, boleh tengok orang miskin. Dah. Kemarin waktu balik daripada lawatan projek masjid, ambo singgah di rumah orang miskin ni, kita usahakan buat rumah ke dia. Dia satu cerita tragis, cerita keluarga tuan-tuan sekalian. Di mana saya malah sebutlah. Dia, makcik ni, ni cerita keluarga ni. Makcik ni tuan-tuan, dia ada anak jatah 45 orang. Dia bagi tanah buat rumah masing-masing. Takdir Allah yang hujung tepi jalan ni tuan-tuan semua. Ni jalan raya panjang. Lepas tu rumah dia beratur ginilah. Yang hujung ni tuan-tuan semua, mau nak cerita ke demo. Yang hujung ni anak dia bukan bosu lah, tapi dekat-dekat dah bosu dah. Nikah lah dengan orang depan tangga. Sebagai jalan. Hak ni rumah mak, hak ni pula rumah mak Tina. Belaga biasa depan jalan. Buatlah rumah halik tanah hak jatah. Hak jatah kata mak dia beri tanah tegak, berilah tuan-tuan semua. Kamu nak rakyat dia mau ditakdirkan Allah mati hak jatah. Mati hak jatah ni, dia kecek dia anak-anak hak jatah hak lain supaya perambak natu dengan cucu tak sewi duduk oleh tanah tu. Tuan-tuan. Dia perambak natu hak Tina ni, anak makcik depan tangga dia ni, anak terbiasa dia ni, dengan cucu 3 orang ni, dia perambak bodok situ, dia putuh rumah natu dia.
Ni makcik jiwa gapo makcik lagu ni tuan-tuan semua. Orang kita ni jiwa gapo ni? Ambo dalam hati kecil ambo panggil manusia berjiwa haiwan. Dalam hati ambo, mulut ambo tak kata lagi dia. Tapi ambo sia tuan-tuan semua. Ambo bukan waris hamba. Orang cerita kepada ambo, tak apalah hamba kata ambo usahakan. Ambo pergi jumpalah dengan mak Tina tu. Dululah hamba jumpa dengan mak dia dalam lebih kurang setahun lepas, hak lebih. Hamba pergi jumpa dengan mak dia tu, hamba kata makcik, makcik kena beri tanah sikit pada anak makcik Tina ni, bubuh nama dia, kita usaha buat rumah. Kita buat usahalah buat rumah untuk orang miskin. Bolehlah rumah 900 kaki, alhamdulillah. Duduklah hak Tina ni dengan anak dia 3 orang. Ditakdirkan Allah tuan-tuan semua ya. Hak Tina ni pula mati. Lebih kurang sebulan 2 lepas, hak Tina ni pula mati. Katanya mati sakit, bukan sakit COVID. Tinggallah anak jatuh umur 25 seorang. Lepas tu adik umur 21 hak Tina. Ada seorang adik tu buta. Umur 16 tahun, buta. Amo tanyalah, amo berhenti kemari, amo tanya. Kerja gapo anak jatuh? Kata kerja pembantu di kedai. Bolehlah gaji 800, 900 boleh tak? Amo pun cubalah. Amo kata ke adik dia, amo kata, acuak mari BAP pakcik. Dia buat marilah BAP kau. Kamu amo tengoklah BAP. Ya, tak apalah adik snack BAP adik atas pakcik lah. Amo tengok tu 8 riyal sebulan tapi ada tunggakan. Mana tuan-tuan semua nak sebut sini susahnya dia menghadapi ujian. Kita belum tahu nasib budak di masa depannya macam mana. Amo kata adik atas semua dokumen ni ke pakcik akan cuba insya-Allah untuk cari apa-apa yang patutlah untuk adik hidup. Kakak dia umur 21 tidak bekerja sebab menjaga adik yang buta. Tuan-tuan semua, kita rasa kita susah dah hidup tak? Susah dah hidup, ada gaji tak cukup. Tapi orang ni tuan-tuan, setara tu nasib dia. Rumah PPRT, rumah orang miskin. Kita usahakan, bolehlah rumah, alhamdulillah. Cukuplah bilik untuk mereka duduk. Sesar dah rumah tu. Tapi kakak nak kerja tak boleh sebab adik buta. Adik buta nak pergi lagu mana tuan-tuan semua? Masya Allah, dah lah buta, kurang sehat pula budak tu. Amba kesian, amba kata tak apalah. Adik wak marilah dokumen ni ke pakcik, atau pakcik belakang. InsyaAllah, pakcik akan cubalah cari-cari mana-mana peluang yang ada bagi membantu adik. Kita nak bagi, nak cari adakah dapat JKM ke, dapat bantuan mana-mana ke tuan-tuan, bagi membantu mereka. Dan rakyatnya, lan ni kita tengok mereka susah. Tapi alah ke depan, lagu mana? Ya makcik ni pula tuan-tuan semua, dia rasa puas hati boleh buat ke cucu lagu tu. Dia cucu dia rakyat kita, dia kata, dululah masa kita pergi mula-mula dulu, mak dia, mak ni rakyat dia, rakyat kamu depan anak-anak dia, cucu kita rakyat, dia tak ketijuk rumah tok dia. Tak ketijuk rumah tok dia sepuluh jalan. Ni tuan-tuan mana ayat cerita masyarakat yang berlaku. Ujian yang menimpa masyarakat kita. Tuan-tuan tak kena, tak apa. Jaga molek keluarga ni tuan-tuan. Jangan jadi macam makcik ni. Ya tak cara ke darah daging sendiri ni tuan-tuan. Jangan tidak ada peri kemanusiaan dalam kehidupan kita. Ni peristiwa ni berlaku dalam negeri yang kita kasihi ini. Apa pun tak reti fikir, apa yang aku nak buat. Amba kata adik, mintalah bantuan dengan kerajaan. Pergi jumpa orang tu. Oh kita pergi dah jumpa, dia kata pakcik. Orang ni suruh jumpa orang ni. Orang ni jawab mana orang berkuasa di peringkat kampung. Kawan ni pula jawab kepada budak, dia kata, ramai lagi orang miskin padamu. Masya Allah. Jadi pemimpin, kena lesaikan masalah orang. Peringkat kampung ada pimpinan dia, peringkat negeri ada pimpinan dia. Tuan-tuan semua. Itulah dia kisah masyarakat. Tuan-tuan tak turun bawah, tak tahu. Kalau turun tu, cubalah tu cerita-cerita pelik. Baik tuan-tuan ya. Dan semua cerita itulah cerita masyarakat dia. Baik, tapi apa nasib di sebalik mereka? Wallahu alam, satu hari boleh jadi mereka lebih senior daripada kita. InsyaAllah. Baik. Falamma raja'u ila abihim qalu, tak kala mereka kembali kepada bapa mereka, maka mereka berkata, ya abana muni'a minnal kailu, wahai ayah kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama kami. Fa'arsil ma'ana akhana naktal, oleh itu hantarkanlah dia bersama-sama kami supaya kami dapat lagi bekalan makanan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Baik tuan-tuan sekalian, mereka pun baliklah ke negeri mereka, ke negeri Kanaan, jumpalah dengan ayah mereka. Bila bertemu dengan ayah mereka, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka pun ayatlah tuan-tuan semua cerita yang berlaku.
Hinama raja'a auladu Ya'qub, ketika mana kembali anak Nabi Ya'qub ila abihim, kepada ayah mereka, qalu, mereka berkata, dia kata pembesar negeri Mesir, muni'a minnal kain, tegah kami pada masa akan datang, tak sewi kepada kami makanan, kalaulah tidak dibawa bersama adik kita yang bernama Bunyamin. Dah, maknanya dia kata, wahai ayah, dia kata, alah kau depan hari kata bawa Bunyamin, tak boleh makan dia kata. Illam tursil ma'ana akhana Bunyamin. Kalau kita tak bawa dia pergi, fala naktal. Maknanya, akhana naktal, fa'arsil ma'ana akhana naktal. Kalau ada saudara kita, kita boleh timbang, boleh ambil barang. Qadar bilangnya kita. Baik. Dan kami ni ayah, dia kata, wa inna lahu lahafizun. Dan kami ni berjanji kami akan menjaga Bunyamin daripada segala perkara yang tidak baik. Sama ada semasa pergi ataupun semasa kembali. Dan dia akan kembali semula. Tapi tuan-tuan, ayah nak percaya lagu mana? Moga sejarah lama sudah pun ada. Baik. Dan sejarah lama ada. Dan anak Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub ni pula berjanji nak jaga saudara mereka Bunyamin. Wa ka'annahum lam yuridu tikrara, seolah-olah mereka ni tuan-tuan tak ulangi balik sejarah Nabi Allah Yusuf yang lama. Nak lupalah dah. Sebab dulu tuan-tuan semua, apa dia buat lagu tu? Dia kata sebab dia rasa dia ada dendam kesumat kerana Yusuf ni lebih berbanding dengan Bunyamin. Bunyamin tak ada apa, dia kata. Bunyamin tak ada apa. Masya Allah ni. Dia ni tuan-tuan semua begitulah. Ya. Ada saatnya tuan-tuan kita perlu kepada orang. Sebab tu anak-anak Nabi Ya'qub, gaya Nabi Ya'qub. Tapi Nabi Ya'qub dia seorang ayah. Seorang ayah. Lagu mana tuan-tuan? Ayah dengan anak-anak ni. Maka Nabi Ya'qub bertanya. Nabi Ya'qub alaihi salam, dia bertanya kepada anak-anak dia. Bila dia balik rumah, dia royak. Bila dia buka pula makanan tadi. Masya Allah tuan-tuan semua dah. Bila dia buka pula makanan tu tuan-tuan semua. Dia kata dia nak jaga Malik. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Bapa mereka berkata, dan Nabi Ya'qub berkata, jika aku lepaskan dia pergi bersama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya semelainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya terdahulu yang telah kamu hampakan. Oleh itu, aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya. Dan dialah jua yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Nabi Ya'qub berkata, adakah kamu nak ambil Bunyamin ni? Kamu nak buat supaya mana buat kepada saudara dia mula? Tughayyibunahu anni, menghilangkan dia daripada mata aku, menggitak dia lain, jauh dia dengan aku. Dia kamu nak sekat di antara aku dengan dia? Mana buat gitu pula? Laku lepas Bunyamin gigi tu pula. Pok tak percaya dah tuan-tuan. Orang nak buat perangai. Dan kamu telah buat sesuatu yang tidak baik pada Yusuf, dia kata. Dah mu buat rekod lama, mu buat tak molek ke Yusuf. Lagu mana aku nak percaya kepada kamu, wahai anak-anakku? Mula widah tanah jual, pandak tanah pula. Kau tak wi, 2 kali jual. Gitulah tuan-tuan ibarat dek kampung kan. Kita ni tahu adik-beradik dek ada, tapi tak kecek adik-beradik pula. Adik-beradik tu isu biasa dalam masyarakat tuan-tuan semua. Bukan sekat adik-beradik, bini dengan anak-anak orang tak cara ada. Satu orang telefon kamu, ustaz nak minta duit sikit nak beli beras ustaz. Kata anak berapa orang? Anak 7. Oh, anak 7. Lepas tu bapa tak ada pitinya. Tok lelaki tak beri duit ustaz, dia kata. Tok lelaki tak beri duit. Kata tak beri duit, tok lelaki ada. Ada, dia kata. Tapi duit tak beri. Tok lelaki duduk mana? Tok lelaki duduk dengan bini muda. Kata gini, awak saya boleh tolong awak hari ni. InsyaAllah, beras saya boleh bagi, duit saya boleh bagi sikit sebanyak. Hak sadar dengan saya. Tapi nak ayat wik awak, sebelum tu, saya nak awak pergi ke mahkamah syara'iyah, awak pergi si borang permohonan tuntut nafkah kepada suami awak. Tuntut nafkah pada suami. Dia pun tanya,
Kalau kita tutup di mahkamah, tiba-tiba suami tak boleh nafkah kita lagi mana ustaz? Biti ada. Tak apa masuk J. Masuk J siya dia ustaz. Amo jawab, "Oh, kau suami awak siya. Dia minta dengan ambo awak tak siya." Kalau awak nak, awak pergi isi barang. Mari sini tunjuk amo isi faikih apa ni mahkamah ni ustaz. Dia rela nyusah kat orang nak pera tok lelaki dia tak boleh nafkah. Orang Tino ni ada juga hak pelik lagu ni tuan-tuan semua. Maaflah dia muslimat dah. Kita royak cerita tu betul lah pengalaman hidup kita. Hak kita jumpa ke. Demo orang Tino mana-mana tok lelaki tak boleh nafkah. Faikih tuan-tuan semua. Bukan faikih cerah. Faikih nafkah Bukan nak suruh cerah tarah. Ada. Faikih nafkah tu. Kalau cerah kau sedap minta nafkah. Cerah, faikih nafkah juga. Barulah kita rasa. Bitok lelaki tu serah ni anak dia. Ni enggak cerah tinggal anak seria tawar. Bini pula nak faikih nafkah. Takut tok lelaki tak boleh bayar. Masuk J. Sialah tok lelaki kita duduk ala J. Masya Allah dah. Baik. Manusia ni Cik Saiful Yusuf. Manusia pitih tak ada. Tapi bini dua. Ish. Cik Saiful. Biasalah. Dengan bini tua duit tak ada, dengan bini muda duit banyak Cik Saiful. Biasalah manusia. Tanya bini kat mana? Kita bini dua ni ikut sunnah Nabi. Maya ben mu ikut siapa dia mu tak maya. Gitu cerita. Bukan anti poligami, biarlah berlaku adil. Baik tuan-tuan semua ya. Cerita keluarga tak habis dengan hamba. Bukan kerja hamba buat keluarga. Baik. Allah ni sebagai kerja hamba keluarga lah. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik penjaga. Allah taala sebaik-baik penjaga. Fa inni athiqu bihi wa atawakkalu alaihi wa ufawwidu amri ilaihi. Nabi Yaqub kata, aku percaya kepada Allah. Aku berserah kepada Allah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasihani, masih sayang kepada aku. Tuan-tuan semua. Ni, wa sayarhamu kibari. Dia akan kasihani aku di saat aku tua. Wa dha'fi, aku sudah lemah. Wa ta'alluqi biwaladi, dan hatiku dia kata sentiasa dia kata duduk bergantung dengan anak-anakku. Aku harap kepada Allah supaya Allah menjaga anakku dia kata, dan kembalikan Yusuf kepada aku pada satu ketika. Tuan-tuan semua, berpisah bertahun-tahun. Maknanya Nabi Yaqub alaihissalam sepanjang dia berpisah dengan Nabi Yusuf, satu detik dia tak lupa kepada anak dia. Patutlah bila adik-beradik kelik rakyat nak bagi Bunyamin, Pok jawab selalu, nak tahu supaya mula. Makna tuan-tuan, bapa dia boleh kecek gitu? Sebab dia teringat cerita lama. Demo tahu lah anak demo lagu mana pun. Dia anak demo, zuriat demo. Tak boleh tuan-tuan semua. Anak-anak Nabi Yaqub telah melakukan kezaliman kepada Nabi Allah Yaqub, di mana mereka telah menyiksa jiwa Nabi Yaqub selaku bapa, di mana mereka telah tahu anak Nabi Yaqub yang paling dia kasihi bernama Yusuf bin Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Batulah kita tuan-tuan semua tak? Ingat baik-baik bahawa kita ni, kalau kita wajahat kepada orang, orang tak lupa kepada kita walaupun satu detik. Orang tak lupa. Orang mendoakan keburukan untuk kita. Ya du'u alaika wa ainullahi lam tanami. Ya. Cik Zaitun kata ramai yang fikir jika ke pejabat agama itu mesti sebab minta cerai. Kita nak nikah pun ramai, minta cerai pun ramai. Tuan-tuan semua kena bagi persepsi. Sebelum tuan-tuan nak cerai, pergi jabat agama, tanya puak-puak kita, lagu mana proses, lagu mana prosedur. Kadang-kadang benda dia mau guna tu, habis 3-4 ribu. Kalau pergi jumpa dengan puak-puak kita tak, jumpa puak-puak kita ke, seria pun tak habis. Jalan kita bagi percuma ke tuan-tuan semua. Tapi orangnya kecek di tengah jalan. Demo gini. Nak kecek bak prosedur rumah tangga, bak gapo ke, gilah jumpa jabat agama. Kerja dia. Demo pergi jumpa orang tengah. Orang tengah ni macam-macam. Berakal dua jenis. Ada berakal nak tolong hak baik, 1% je. Hak banyak pula kamang. Bahagian mampu orang hak banyak. Baik. Dah,
kena sai dengan jabat agama ni. Banyak sangat manfaat yang tuan-tuan boleh. Cuma tuan-tuan semua dah, kita tak fikir lagi tu puak-puak kita. Nak buat jabat agama, balah. Bukan balah. Nama balah dengan suami. Mari jumpa kita. Kita bagi jalan penyelesaian insya-Allah taala. Baik tuan-tuan semua ya. Jadi Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ni dia kata dia luka hati sangat kepada anak-anak dia bila sebut cerita Nabi Yusuf. Dia berdoa kepada Allah wa ayyaruddahu alayya. Atta balik Yusuf mari kepada aku, menghimpunkan Yusuf dengan aku, sebab Allah Taala Tuhan yang Maha Pengasihani. Di sinilah tuan-tuan semua, bila anak Nabi Yaqub kata bahawa Bunyamin dia nak jaga, Yusuf mula dia tak jaga. Ini menunjukkan anak-anak Nabi Yaqub ada sifat dendam, sifat dengki kepada adik-beradik mereka sendiri. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'irin dhalika kaylun yasir. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Masya Allah. Mereka berkata dengan gembiranya, wahai ayah kami, apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran bagi mendapat gandum itu telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, Nabi Yusuf lah menteri itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami, serta akan dapat mendapat tambahan bekalan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahannya sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya. Baik tuan-tuan sekalian, bila mereka buka bekalan makanan yang mereka tukar di negeri Mesir ni, buka bekal-bekal dia, wajadu, mereka dapati harga makanan, maknanya hak nak tukar tadi ada, ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Masya Allah dah. Wahiyallati kana Yusuf, inilah benda yang Nabi Yusuf suruh budak dia tadi letak semula makanan dalam bekas tu tuan-tuan semua. Bila mereka tengok dalam bekas tu ada, mereka kata qalu ya abana. Mereka berkata, wahai ayah kami. Yang dirayak pada ayah dia, wahai ayah kami, hak kita nak minta tambah. Inilah kita melihat kemuliaan menteri yang beri makanan kepada kita seperti yang kita telah ceritakan. Hadhihi darahimuna ruddat ilaina, ni barang kita bawa ni dikembalikan kepada kita. Bila kita wagi dengan adik-beradik kita, nescaya timbangan kita akan bertambah lagi. Nah, apabila kita wagi Bunyamin, kau bertambah bekalan kita. Tuan-tuan dikasih sekalian, bila dia buka makanan, dia tengok makanan ada. Menggambarkan Nabi Yusuf ni mempunyai vision yang jauh. Dia bimbing adik-beradik dia tak ada tukaran barang. Maka tuan-tuan dia bawa mari atas mula mari supaya boleh mari semula ke negeri Mesir. Masya Allah dah. Baik hati tuan-tuan, ikram dan ihsan daripada menteri kepada kita. Ni tuan-tuan, menteri yang kata berjiwa rakyat. Menteri berjiwa rakyat, tapi ada juga bahaya. Nabi Yusuf tak apalah. Nabi Yusuf ni tak apalah. Dia berjiwa rakyat untuk membantu rakyat. Lalu menteri berjiwa rakyat, dia berebut projek dengan rakyat. Mampus rakyat tuan-tuan semua. Aku nak faham juga tu istilah menteri berjiwa rakyat ni pun. Kita minta projek, dia minta projek, wajib boleh ke dia. Muka saya dia, Masya Allah. Tak kalau berlaku gitulah. Bila mereka ni, Wan Golok, Ustaz bolehkah sebagai seorang ayah membezakan kasih sayang antara anak-anak? Saya ni benda nak kira tak boleh. Saya. Tapi Nabi Yaqub bukan kata respon yang tinggi sebab dia pesan ke Nabi Yusuf. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai Yusuf, jangan kamu tunjukkan mimpi kamu kepada adik-beradik kamu. Tu Nabi Yaqub. Saya ni Nabi kita dalam bab poligami. Nabi kata, dia bagi isteri dia 2 malam misalnya. Semalam ataupun 2 malam, dia bagi. Dia rayak kepada Allah
Ya Allah, inilah pembahagianku. Ya, aku mampu. Tapi jangan kamu kira dosa pada benda yang aku tak mampu. Gapo dia tuan-tuan semua? Kasih sayang. Kasih sayang ni tuan-tuan semua. Saya. Kalau we golok ni nikah dua, balik rumah hak muda, siapa tangga sambut. Abang balik dah. Balik rumah hak tua, menata ni kelik hari ni. Baik we golok. Lagu mana hati we golok? Begitulah contohlah yang kita sebutkan bagi respon balik soalan we golok yang tanya tadi. Bak kasih sayang tu cerita lain. Tapi bak kalau bagi barang tak boleh. Keadilan dia kena ada. Bila kita hebah Nabi sebut i'dilu baina abnaikum. Berlaku adil di kalangan anak-anak kamu. Ni malam ni. Kita buat malam ni Google Meet. Siapa nak masuk tengok address saya bagi nanti insya-Allah boleh soal jawab soal kekeluargaan. Baik. Dia kata apa? Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna. Mereka berkata, wahai ayah kami, ini barangan kami wahai ayah. Dia kata, dah, ni barangan kita ni, ruddat ilaina, dikembalikan kepada kita semula. Weh lah ayah, dia atas barang ni balik semula ni. Wa namiru ahlana, dia atas balik barangan tu kepada kita. Dan kami pula akan dapat menjaga, kami pula akan minta wagilah. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami. Serta akan dapat tambahan bekalan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Ya, dia kata di sini bahawasanya kita kalau ayah Yusuf Bunyamin lagi, kita jaga Bunyamin dengan jagaan yang sewati-wati. Jangan ayah bimbang kepada kami. Dan dia punya apa dia ni, wanazdadu kaila ba'ir, akan bertambah lagi dia punya sukat barangan ni kita boleh buat balik wahai ayah. Kerana pembesar negeri Mesir ni memberi setiap orang ni satu ekor unta. Barangnya, maknanya unta kita wagi barang, dia tukarnya seekor unta. Dengan tidak ada tambah, tidak ada kurang. Iqtisadan wa husnu tadbir. Dengan keadaan bersederhana dan perancangan elok. Tak ada apa. Seorang mari bawa unta seekor, tukar barang, dia wi. Seekor unta. Seorang ni seekor unta. Ni lah buat tes seekor unta dia bagi. Bagi. Juru sungguh dia kata Menteri Negeri Mesir, dia kata tak. Mudah bahasa senekir. Kita kalau boleh pemimpin hak lagu ni kan, mudah bahasa senekir. Oh tuan-tuan semua, sukanya hidup ni. Nak jumpa orang besar boleh jumpa bila-bila masa. Lagilah, yalah hari demo duduk di jabat, demo buat kerja jabat, ada ketikanya turun duduk bawah ni. Turun duduk bawah ni gak jumpa rakyat, tengok sekali-sekala. Kena turun nyaman-nyaman. Saya Umar dia menyamar. Dia kata, royak boleh berlaku, mungkin dia mau tak ada tempat kahwin. Dia mau tak erok, dia mau berhenti. Kalau lain hak erok, gitu je lah. Serah tak erok, dia menanggung dosa, tak ada pasal. Berhenti je. Orang lain pula hak erok, begitulah tuan-tuan. Sedap suruh orang berhenti. Ya dah ada tak erok. Sedia dah tu hari kamu tu merok dah merok pun kena buat Jalan tengok rakyat, susah berapa semua sekali. Dia kena nilai belakang. Kita duduk kampung misalnya tak. Kita tengok siapa dia susah weh. Tengok dulu kita puayak. Orang ni susah. Bagus tengok dulu kita tu. Tapi kadang-kadang kita pemimpin ni, janganlah betul. Jangan betul. Dia ada gini. Istilah betul tidak sterik. Betul. Hak rakyat tu betul tapi tidak sterik. Lagu mana? Jangan percaya 100%. Dia mau cek molek dulu tu. Betul kau susah ataupun susah sepupu dia. Susah orang tu. Tengok pula orang yang boleh batu yang sama ni, orang lagu mana? Kau duk main keliling-keliling dia, cek-cek katalah. Takut-takutnya ada hak nakal-nakal. Mungkin ramai-ramainya ada hak nakal seorang dua dah. Kita ambil hazar, ambil ingatan tuan-tuan semua. Tapi payah isu nak berlaku adil ni payah. Sebab tu Tuhan payung seksa pada orang besar boleh berlaku adil ni. Baik tuan-tuan semua ya. Jadi kita ni Nabi Yusufnya begitulah. Nabi Yaqub ajak minta anak-anak Nabi Yaqub minta buat mari Bunyamin kepada kami, kita akan pergi ke Mesir ambil makan dia. Jawab Nabi Yaqub, qala lan ursilahu ma'akum hatta. Dan kata Nabi Yaqub, kita tidak akan beri Bunyamin pergi denganmu
sehingga kamu mari kepada kami perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambung lagi tuan-tuan bicara kita ni pada pagi esok biiznillah tabaraka wa taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan diri saya sendiri. Masa kita telah pun tamat 45 minit. Amu ajak nak setengah jam gitu ya. Tapi tuan-tuan bila berlaku cerita masyarakat ni kan, suruh sedap kita cerita pengalaman sebagai pedoman kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih semua. Yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan diri amu sendiri. Minta maaf banyak, kadang-kadang kita ni baru sikit kita kecek. Tapi tak niat nak kata kau kata kau B tak. Kita niat kata kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika fadlika amman siwaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.